warga tua berusia lebih 65 tahun dan para pelajar dewasa. Untuk memudahkan ujian tersebut dijalankan, Pusat Pemeriksaan Serantau atau RSC ditubuhkan merata negara sebagai sebahagian daripada usaha meningkatkan keupayaan negara menjalankan ujian COVID-19. Demikian didedahkan Menteri Kesihatan Gan Kim Yong hari ini dalam satu sidang media. Encik Gan menambah, RSC memainkan peranan penting dalam memastikan keadaan COVID-19 di sini kekal selamat. We will continue to set up more swabbing centres with a different capacity to meet our national needs. Even as we ramp up testing and contact tracing, strong infection control measures will continue to be the mainstay of our fight against COVID-19. Lebih banyak kes COVID-19 dijangkakan di sekolah-sekolah kerana ujian pemantauan yang dipertingkat di kalangan kaki tangan dan pelajar selepas berakhirnya tempoh pemutus rantaian COVID-19. Dalam catatannya di Facebook, Menteri Pendidikan Ong Ye Kang berkata, beliau telah melawat sekolah Keng Ching siang tadi bagi mengalu-alukan para pelajar sekolah rendah kembali ke sekolah. Menurut Encik Ong, kadar kedatangan pelajar ke sekolah secara purata adalah antara 95 hingga 98%. Ini menunjukkan majoriti besar pelajar dan ibu bapa percaya sekolah adalah penting dan mahu pembelajaran di sekolah disambung semula dengan langkah-langkah jarak selamat dilaksanakan. Encik Ong akur akan rasa resah segolongan pihak menyusuli pengumuman 5 kes COVID-19 di 5 buah sekolah berbeza semalam. Namun Encik Ong memberi jaminan kes COVID-19 melibatkan para pelajar itu adalah petanda bahawa strategi menguji, mengasingkan dengan awal serta mengenal pasti secara meluas sedang berhasil. Beliau menambah, langkah berjaga-jaga itu adalah kebiasaan baru untuk masa depan. Singapura melaporkan lagi 386 kes baru jangkitan COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kepada hampir 38,300 kes. Dalam kenyataan awalnya, Kementerian Kesihatan mengatakan 2 kes jangkitan dalam masyarakat melibatkan seorang rakyat tempatan dan seorang pemegang pas kerja. Sebahagian besar daripada kes-kes baru itu terdiri daripada para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori. Perincian lanjut mengenai kes-kes tersebut akan dikeluarkan malam ini. Menteri Masagus bayangkan keputusan sama ada solat berjemaah dan solat Jumaat akan dibenarkan bakal diumumkan seminggu lagi. Dalam perkembangan luar negara, kes COVID-19 di Arab Saudi melepasi lebih 100,000 kes. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Seronok rasanya dapat kembali kepada rutin-rutin yang sama seperti dahulu. Cuma sekarang, kita mestilah lebih berhati-hati. Marilah kita lakukannya untuk diri kita sendiri, untuk orang yang kita sayangi, untuk keselamatan kita semua. Let's go. Menjaga keselamatan bermula di rumah. Dari cara kita bekerja dan menimba ilmu, dan dalam melakukan perkara-perkara mudah yang menggembirakan kita. Berhati-hati jika anda perlu keluar rumah. Melakukan perkara yang mudah. Bersikap peka. Perkara-perkara mudah ini dapat membantu untuk menjaga keselamatan kita semua. Kesihatan semua orang bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Marilah kita bekerja sama, menggunakan alat-alat baru, dan amalkan tabiat-tabiat baru kita.
Marilah kita bekerja sama dengan rakan-rakan sekerja di tempat kerja. Pastikan ada jarak selamat antara kita. Ia akan membantu untuk menjamin keselamatan kita semua. Marilah kita memainkan peranan kita. Bertemu kembali. Lebih 7 juta orang di merata dunia kini dijangkiti virus COVID-19. Angka korban di seluruh dunia telah melepasi 403,000 dengan jumlah kematian meningkat secara mendadak di Amerika Latin. Sejauh ini, lebih 210 negara terjejas dengan Amerika Syarikat mencatat jumlah jangkitan terbanyak, lebih 1.9 juta kes dan 110,000 kematian. Sementara itu, hubungan Amerika-China terus tegang. Beijing sekali lagi menolak tuduhan Washington ia menyembunyikan fakta mengenai penularan COVID-19 di peringkat awal. Sebaliknya, Beijing menegaskan ia telah memaklumkan kepada Washington seawal 4 Januari lalu mengenai penularan virus corona itu. Beijing juga menyangkal tuduhan seorang senator terkemuka Amerika ia cuba mensabotaj pembangunan vaksin untuk COVID-19. China menegaskan ia akan memberikan vaksinnya sebaik saja ia siap kepada dunia sebagai apa yang disebutnya tanda muhibah demi kebaikan global. Beijing juga berikrar untuk meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam ujian vaksin COVID-19. Jumlah kes COVID-19 di Arab Saudi meningkat mendadak melepasi 100,000 kes beberapa minggu sebelum bermulanya musim haji. Jumlah keseluruhan kes yang kini mencapai lebih 101,900 kes adalah yang tertinggi di kawasan Teluk dengan angka kematian naik 36 kes kepada 712. Kerajaan Saudi bagaimanapun belum lagi mengumumkan sama ada ibadah haji akan diteruskan tahun ini. Bulan lalu, pihak berkuasa Saudi hanya menasihatkan agar persiapan untuk haji ditunda buat sementara waktu. Namun, ibadah umrah masih digantung sejak Mac lalu akibat penularan COVID-19. Semalam, buat 2 hari berturut-turut, lebih 3,000 kes baru COVID-19 dicatatkan di Saudi. Semalam juga, pihak berkuasa Saudi mula menguji penggunaan hospital di lapangan dan klinik-klinik 24 jam bagi meningkatkan kapasiti jagaan kesihatannya. Singapura tidak akan membawa masuk kambing bagi ibadah korban tahun ini. Ini memandangkan keadaan kian berubah-ubah disebabkan wabak COVID-19. Satu kenyataan media yang dikeluarkan Majlis Ugama Islam Singapura MUIS hari ini menyatakan keadaan tidak menentu bagi tempoh 2 bulan mendatang ini menyulitkan proses untuk mengimport kambing-kambing ke Singapura dan juga untuk ibadah kurban dijalankan di sini. Ini lebih-lebih lagi kerana proses ibadah kurban perlu dilaksanakan dengan begitu teliti dan perlu dirancang lebih awal. Namun, bagi umat Islam setempat yang ingin melaksanakan ibadah kurban, masjid-masjid menawarkan khidmat itu yang akan dijalankan di Australia. Dagingnya kemudian akan dibekukan dan diterbangkan ke Singapura untuk diberikan kepada mereka. Seperti kebiasaannya, masjid-masjid akan mengagihkan sebahagian daging tersebut kepada keluarga-keluarga berpendapatan rendah di sini. Perincian mengenai pendaftaran ibadah kurban akan dikeluarkan pada hujung bulan ini. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Encik Masagos Zulkifli membayangkan bahawa sama ada solat jemaah dan solat Jumaat di masjid-masjid akan dibenarkan bakal diumumkan dalam 1 minggu lagi. Beliau berkata demikian sedang 46 masjid serata negara mula dibuka semula untuk solat 5 waktu bermula hari ini. Wartawan Nur Hilmi Hakim melaporkan. Encik Masagos hari ini turun padang ke Masjid Umar Kampung Melaka iaitu masjid tertua Singapura yang tahun ini mencecah usia 200 tahun untuk meninjau langkah-langkah keselamatan yang dijalankan. Hari ini lebih banyak masjid dibuka di bawah fasa 1B di mana hampir 50 masjid kini menawarkan solat 5 waktu. Beliau yang juga Menteri Sekitaran dan Sumber Air melahirkan rasa syukur dengan kerja keras semua pihak termasuk pihak MUIS, para pegawai masjid dan para sukarelawan demi memastikan keselamatan. Ini adalah norma-norma baru yang harus dibiasakan, kata beliau. Encik Masagos malam melahirkan harapan bahawa fasa 2 yang membenarkan lebih banyak lagi aktiviti dijalankan dapat berlaku secepat mungkin.
InsyaAllah dalam 1 minggu lagi beliau akan membuat pengumuman apakah kita